Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk penyelesaian masalah melibatkan perpuluhan dan pecahan. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 101. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 11, C hingga E. Soalan C, baiklah, kat sini ada 3 gambar jenama pencuci tangan. Yang pertama jenama Yasmin ni, pencucinya sifar perpuluhan sifar 5 liter. Yang kedua 2/5 liter. Dan yang ketiga jenama Ros 1 liter. Okay, kita baca soalan. Encik Leo membeli 3 botol pencuci tangan seperti gambar di atas. Okey, tadi gambar pencuci tangan tadi ada 3, cikgu dah baca. Okay, kemudian soalan dia kata hitung beza. Okey, jadi sambil kita baca, kita bulatkan kata kunci yang mana soalan nak beza. Jadi terus kita kenal pasti operasi. Kalau beza ialah tolak. Okey, sekarang kita sambung lagi. Hitung beza isi padu dalam liter. Okey, jadi soalan nak beza dalam liter unitnya antara kedua-dua botol pencuci jenama Jasmine dengan sebotol pencuci tangan jenama Rose. Okey, maksudnya jenama Jasmine ni ada 2, maksudnya kita perlu tambahkan dahulu, kemudian jawapannya kita akan tengok siapa yang lebih besar, kita akan tolakkan kerana kita nakkan beza. Okey, jadi ini ialah operasi bergabung. Jadi kita akan buat dahulu operasi pertama, iaitu menambah. Okey, jadi kita akan buat dahulu sifar perpuluhan sifar 5 liter. Kita tulis ayat matematik dia. Sifar perpuluhan sifar 5 liter. Kita akan tambah 2/5 liter. Okey. Okey, untuk soalan ni kita ada belajar tentang penukaran unit yang lebih rendah, iaitu mililiter. Kita boleh buat cara tu. Tapi sebab soalan ini berkaitan dengan tajuk pecahan dan perpuluhan, maka cikgu akan selesaikan dengan kaedah menambah kaedah perpuluhan ataupun pecahan. Tapi untuk soalan ini cikgu akan menambah dalam bentuk perpuluhan, maka 2/5 ini kita perlu tukarkan dalam kepada perpuluhan. Okey, cara dia macam mana? Okey, kita ambil 2/5. 2/5 ini maksudnya 2/5. Okey, 2/5 dia bersamaan, kita akan bahagikan 2 dengan 5. Okey, so kita buat 2/5. Jadi sifar 5 nombor 2 jadi 5 10 tak ada nombor 2, jadi kita buat sifar. Kita buat sifar, tolak dan bakinya 2. Okey, jadi kalau dalam bahagi, macam mana dia akan jadi perpuluhan bila mana kita tambah titik dekat ujungnya. Kita tak boleh biarkan baki, kita tambah titik dan tambah sifar. Kemudian turunkan, kita dapat 20. Jadi berapa kali 5, 20. Okey, kita sambung sifar 5. 5, 10, 15, 20. Okey, ada sifar 5 iaitu 4 kali 5. Jadi kita tulis 4, kita tulis 20 dan tolak. Okey, bila kita tolak, cikgu pindah dulu. Okey, kita pindah ke bawah sikit. Okey, jadi 20 tolak 20, selesai. Okey, ini bermakna 2/5 ini nombor dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan 4 liter. Jadi kita boleh tulis semula ayat ni, iaitu sifar perpuluhan sifar 5 liter kita akan tambah sifar perpuluhan 4 liter. Jadi kita buat bentuk lazim lah. Okay. Kita akan buat sifar perpuluhan
buat sini ya. Sifar perpuluhan sifar 5, okey, liter tambah, okey, kalau perpuluhan ni macam ni, kita buat macam ni, sifar perpuluhan 4 liter. Sekarang kita garis dulu. Kita tambah 5 tambah tak ada sini, kita boleh buat 5. Okay, kalau kita nak buat sifar pun boleh sini. Maksudnya 5 tambah sifar 5, sifar tambah 4, 4. Kemudian ada titik dan sifar tambah sifar, sifar. Okay, ini bermakna jenama Jasmine, kita dapat pencuci ini 2 ni kita tambah, kita dapat sifar perpuluhan 45. Manakala jenama Rose ialah 1 liter. Ini bermakna kita akan pilih nombor yang besar, iaitu 1 lebih besar daripada sifar perpuluhan 4. Jadi untuk operasi kedua, kita akan buat 1 liter, kita akan tolak sifar perpuluhan 4, 5 liter. Okay, jadi kita kena jadikan nombor perpuluhan. Kalau dia 1, dia ialah 1 perpuluhan sifar. Kalau kita buat metode lazim, kita jadi macam ni. 1 tolak sifar perpuluhan 45. Jadi 1 ni nombor bulat, kita tambah titik dan tambah sifar. Macam ni. Okay, kalau ayat matematik dia macam ni. 1 perpuluhan macam ni. 1 perpuluhan sifar akan tolak, sebab dia ada 2, kita buat 2 lah. 2 tempat bulan akan tolak sifar perpuluhan 45. Okay, itu ayat matematik dia. Okay, ini liter lah. Ini cikgu dah buat untuk lazim. Sekarang kita akan tolakkan. Sebab soalan nak beza. Jadi sifar nak tolak 5 tak boleh, pinjam jadi 10. Ini akan jadi 9. Ini akan jadi sifar. Jadi apa kita akan dapat? Sifar 10 tolak 5, 5. 9 tolak 4, 5. Kemudian titik, sifar tolak sifar, sifar. Jadi kita dapat jawapannya, iaitu sifar perpuluhan 55 liter. Okay, ini dia. Ke atas ni cikgu dah salin dah dia punya jawapan daripada buku teks. Di muka belakang sekali awak boleh tengok jawapannya ialah sifar perpuluhan 55 liter. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan D. Kita baca dulu soalan. Nilawati mengambil masa 1.2 jam untuk membuat kek. Okay, ini ialah ayat pernyataan yang dikatakan masa yang diambil untuk membuat kek iaitu 1.2 jam. Okay, itu Nilawati. Okay, Aida pula memperuntukkan 140% daripada masa yang diambil oleh Nilawati untuk buat kek. Okay. Jadi Aida ni dinyatakan dalam bentuk peratus daripada bilangan 1.2 jam tadi. Okay, soalan dia, hitung masa dalam jam yang diambil oleh Aida. Okey. Okay, maksud dia, kita tukarkan perkataan 140% daripada ni kepada darab. Daripada ini menunjukkan kepada operasi darab. Okay, jadi kita tukar dulu ayat ni. Okay, kita tulis 140% daripada berapa? Nilai dia 1.2 jam. Ini ayat dia. Jadi kita tukar kepada ayat matematik. 140% ini kita tukar kepada pecahan. Okay, jadi 140 per 100 daripada ni, okey, saya lupa di AA. Okay, daripada ni kita tukar jadi darab. Jadi kita akan tulis darab 1.2 jam ni akan kekal. Okay, kita tulis 1.2 jam. Okay, langkah pertama yang kita akan buat, kita boleh, sebab ada sifar ni atas bawah, kita boleh permudahkan dahulu. Jadi kita potong sifar, dia jadi 14/10 darab 1.2 jam. Jadi langkah pertama kita selesaikan di sebelah sini dulu. Maksudnya dia boleh dimudahkan dengan dia bagi 10. Okey,
14 per 10 bermaksud 14 dibahagi 10. Okey. Maksud di sini 14 per 10 maksud dia ialah 14 bahagi 10. Kita buat bentuk lazim terus lah. 14 bahagi 10. Jadi berapa kali 10 dapat 14? Okay, kita tulislah CV 10. Okay, jadi ini 10, itu 20. Yang hampir dengan 14 ialah 10. Kita tulis 1, kita tulis 10. Kita tolak dan dapat 4. Okay. Jadi 4 ni baki, kita tambah titik, kita tambah sifar. Kita turunkan dia jadi 40. Jadi berapa kali 4 kali 10 dapat 40? Okey, ni CV dia 10, 20, 30, 40. CV 10 Jadi kita tulis 4, kita tulis 40. Okay, kita tolak dan selesai. Okay, ini kaedah pertama yang mana kita bahagi bentuk lazim. Tapi ada juga cara kedua dengan kita menggerakkan titik perpuluhan. Okey. Macam mana? Okey, kita tulis ayat dia dulu. 14 bahagi 10. Okay, kalau bahagi, cikgu pernah cakap, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Kenapa kita nak gerakkan? Kerana dia bahagi dengan 10. Okay, tinggal lagi, ini ialah nombor bulat. Kita letak titik di kat ujung dan gerakkan ke kiri. Okay, kenapa ke kiri? Sebab operasi bahagi. Dan satu kali kerana dia ialah satu sifar. Jadi kita terus dapat jawapan dia 1.4. Okey, jadi ini kita permudahkan. Kita akan tulis ini 1, kita tulis ini 1.4. Okay, jadi ayat seterusnya ialah 1.4. Kita akan darabkan dengan 1.2. Okay, jadi kita boleh buat bentuk lazim lah. Tetapi ini ialah kita panggil nombor perpuluhan. Jadi kita jadikan dia nombor bulat, kita gerakkan titik satu kali dan ini satu kali. Ini bermakna nombor yang kita akan buat 14, kita akan darab 12. Jadi kita tulis 14 darab 12. Kita garis dulu. Okey. Dia 2 digit, jadi dia 2 lapis. Okay, sekarang kita darab CV 2. Ini darab 2. 4 darab 2, 8. 1 darab 2, 2. Kemudian CV 1. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Okay, kita tambahkan, kita dapat 8. 2 tambah 4, 6 dan 1. Okay, kemudian tadi kita dah gerakkan titik perpuluhan 1 kali 2 kali. Jadi kita akan kembalikan titik perpuluhannya 2 kali ke kiri. Okey. Jadi titik ni ke ujung kita gerak 1 dan 2. Maka kita dapat jawapannya ialah, cikgu tulis atas Okey. Kita tulis dekat atas, iaitu 1.68 jam. Inilah dia jawapan dia. Sama 1.68 jam. Okay, inilah dia jawapan untuk soalan D. Okay, cikgu nak cek ada tak cikgu buat unit tadi. Okey, ada kan liter nak dalam liter. Okey, inilah kita dah jawab soalan D. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan E1 Roman. Jadual yang tidak lengkap di bawah menunjukkan jisim sayur-sayuran organik yang dibeli oleh Raju. Okey, ini jadualnya, jadual minggu 1 tak lengkap, yang mana Kobis tidak menyatakan beratnya. Minggu kedua 1.8 kg. Seterusnya sayur kedua brokoli, minggu pertama 2.1 kg, manakala minggu kedua 3.36 kg. Di minggu 1 tak dinyatakan. Kita tengok apa kehendak soalan. Jisim kubis yang dibeli pada minggu kedua, okey ni kedua, ialah 0.9 kg kurang dari minggu 1. Okey, maksud kat sini ialah
jisim yang ditulis ni 1.8 kg untuk minggu kedua ialah 0.8 kg kurang dari minggu pertama. Okay, kalau kita tak faham, kita baca supaya kita faham, iaitu yang dinyatakan ini ialah kurang daripada minggu pertama. Maksudnya ialah minggu pertama itu lebih banyak. Lebih banyak berapa? Lebih 0.9 kg. Jadi ditanya berapakah peratus kubis yang dibeli pada minggu pertama berbanding minggu kedua. Kita selesaikan dahulu yang pertama, iaitu dengan melengkapkan jadual. Tadi cikgu dah cakap dah, minggu pertama lebih banyak sebab minggu kedua itu kurang. Jadi kita akan buat penambahan dahulu, iaitu kita ambil minggu kedua 1.8 kg. Kita nak dapatkan minggu pertama, jadi kita tambah 0.9 kg. Jadi kita garis dulu. Kita dapat jawapannya 8 tambah 9, 17. Kemudian 1 tambah 1, 2. Okey, ini ialah berat kubis untuk minggu pertama. Okey. Jadi kita boleh tulis kat sini 2.7 kg. Betul lah. Minggu kedua itu kurang kan, 1.8. Okay, jadi kehendak soalan kedua iaitu berapakah peratus kubis yang dibeli minggu pertama berbanding minggu kedua. Ini bermakna kita nak kira peratus, iaitu kena darab 100%. Tapi pecahan dia apa dia? Minggu pertama kita akan letak dekat atas. Okey. Jadi pecahan dia kita buat kat sini 2.7 kita akan perkan dengan minggu kedua, iaitu 1.8. Okay. Kemudian bila soalan nakkan hitungkan peratus, jadi kita akan darabkan dengan 100%. Okay. Kemudian kita akan setengah murid kita akan memudahkan kiri kanan. Tapi kalau kita tengok sini atas dengan bawah ni, kita ada boleh dipermudahkan, ada sifir 9 kat situ. Jadi kalau 1.8 sifir 9 didarab dengan, maksudnya kita tulis sifir 9 kan. So 9, 18 kena 27. Okay, maksudnya kalau 1.8 maksudnya didarab dengan 0.3. Kalau 2, bukan sifar 3, 0.2. Di 18.2. Kalau 2.7 ialah 0.3. Okay. Itu maksudnya kita permudahkan. Okay, jadi seterusnya, kita boleh permudahkan kiri dan kanan, iaitu ada nombor genap sini, ada sifir 2. Iaitu kalau 0.2, sifir 2, maksudnya didarab dengan 0.1. Kalau 100 ni dia darab dengan 50. Okay, jadi kita nak buat apa sekarang? Kita akan kita boleh darab dulu, nanti barulah kita bahagi dengan 1. Okey. Okey. Jadi cara dia, kita akan tulis semula supaya kita lebih nampak, iaitu 0.3 per 0.1 darab 50. Okay, jadi kita akan darab dahulu. Okay, kita akan buat untuk lazim 50 darab 0.3. Tapi 0.3 ni nombor perpuluhan, jadi kita gerak satu kali ke kanan. Okay, titik perpuluhan. Kita dapat 50 darab 3. Okay, jadi berapa jawapannya? Sifar kali 3 sifar, 5 kali 3 15. Okay, tadi kita dah gerakkan ke kanan sekali, maka kita akan pulangkan titik perpuluhannya sekali ke kiri. Okay, jadi kita dapat nilai dia ialah 15, maka kita akan tulis ni 15 per sifar perpuluhan 1. Okay, sekarang kita akan bahagikan. Kenapa bahagi? Sebab ni ialah
per kan. Per itu bahagi, jadi kita akan buat di muka surat yang di sebelah. Okay, kita akan buat bentuk lazim di sebelah. Okay. Kita akan buat bentuk lazim iaitu 15. Kita akan bahagi sifar perpuluhan 1. Masalah di sini ialah yang nak dibahagi itu nombor perpuluhan. Jadi kita kena jadi nombor bulat. Dia jadi 1 kali ke kanan. Maka kita akan gerak ke kanan. Okey, yang ini juga kita akan gerakkan ke kanan titik perpuluhan. Tapi ini nombor bulat. Jadi titiknya dekat ujung. Kita tambah 1 kali ke kanan. Bila 1 kali ke kanan kita dapat sini ialah sifar. Okey, jadi maksud dia kita tulis nombor yang baru, bentuk lazim yang baru iaitu 150 bahagi. Tadi sifar pernah 1, sekarang dia tinggal 1. Kenapa? Sebab kita dah gerakkan titik perpuluhan. Okey. Jadi sebenarnya kalau apa-apa nombor bahagi dengan 1, dia dapat nombor itu jugalah. Okey. Jadi contohnya ni berapa kali 1 dapat 1? 1 lah. Macam tu. Sifar 25, dia akan dapat nombor yang sama sebab sifar 1 so 5. Okey, sifar pun sama, sifar. Okey, kemudian inilah dia jawapan dia, tetapi kita boleh wujudkan peratus kat belakang sebab dia nak hitung peratus. Tadi kita punya bentuk lazim ini masih lagi ni peratus, ini masih lagi peratus, ini juga sebenarnya lagi peratus. Jadi sebab itulah jawapan ini juga peratus. Jadi jawapannya ialah 150 peratus. Okay, ini dia jawapannya sama Okay. Untuk soalan ini, iaitu peratus. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2 Roman. Sebelum kita isi, kita tengok tadi nombor dia ni 2.7 Okey, kita sambung. Berapa kali jisim brokoli yang dibeli pada minggu kedua berbanding dengan jisim brokoli yang dibeli pada minggu pertama. Okey, maksudnya dia berapa kali ganda kat situ Maksudnya kalau dikata sini 1, contohnya 1 kg. Yang ini minggu kedua ialah 3 kg. Jadi berapa kali ganda? Dia ialah 3 kali ganda. Okey, dia ialah 3 kali ganda. Cara dia macam mana? Kita bahagikan 3 bahagi 1, dia jadi 3 bahagi 1, dia jadi 3 lah. Okey, ini maksud 3 kali ganda. Jadi untuk menjawab soalan ni kita akan buat operasi bahagi, iaitu kita tulis dulu nombor dia 3.36 kg bahagi 2.1 kg. Seperti biasa, nombor nak dibahagi ni kena jadi nombor bulat. Jadi kita gerakkan 1 kali ke kanan dan nombor ini juga akan ikut. Jadi bentuk lazim dia ialah 33.6 kita akan bahagi 21. Sekarang kita garis dulu. Jadi bila dia nak bahagi, kita perlukan sifar. Jadi kita mulakan dengan sifar 21 Berapa kali 21? 33. Ini dia 21. Bila dia tambah 21, yang kedua dia jadi 42. Jadi kita akan ambil 1. Kita tulis 1, tulis sini 21. Kita tolakkan, dapat 3 tolak 1, 2. 3 tolak 2, 1. Okey, ini nombor dia. Jadi ada titik perpuluhan dan ada nombor 6. Berapa kali 21 dapat 126. Jadi kita tambah sifar 21 tadi So tambah 21. Jadi 3, 4 tambah 2, 6. Tambah 21. Dapat 4, dapat 8. Tambah 21, dapat 5, dapat 10. Okay. Tambah lagi 21, dapat 5 tambah 1, 6.
Sifar tambah 2, 2 dan 1. Dia ada di sini 126 iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, maksudnya 6 kali 21 ialah 126. Okay, kemudian kita tolakkan. Okay, sifar, sifar dan sifar. Okay, maka jawapan untuk soalan ini berapa kali gandakah minggu kedua berbanding dengan minggu pertama? Kita dapat 1.6. Okey, ini jawapan dia 1.6. Memang sama. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan E2 Roman. Jadi dengan itu tamatlah sudah soalan uji minda penyelesaian masalah untuk melibatkan perpuluhan dan pecahan. Bagi muka surat 101 untuk nombor 11C hingga E. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.